Hai, selamat sejahtera murid-murid. Oke, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran menerusi video. Baik, murid-murid yang saya kasihi, sebelum saya mulakan pembelajaran kita pada hari ini, ingin saya berpesan kepada semua, ingatlah bahawa penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar memang masih pada tahap yang amat rendah. Apa yang diperlukan ialah pelajar harus rajin dan kreatif ataupun selalu membuat ulang kaji pelajaran dan berusaha untuk mengingat apa-apa sahaja bentuk pembelajaran yang diajarkan oleh guru, selain memahaminya dan dapat menghayatinya dengan teliti, supaya setiap apa yang kita pelajari, ataupun yang kita jumpa dalam, contohnya dalam kesalahan tata bahasa, kita boleh tahu di mana silapnya dan tahu bagaimana cara untuk membetulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Baik, pelajar yang saya kasihi, pada kali ini saya akan ajar para pelajar tentang rumus tata bahasa bahagian 2. Baik, rumus tata bahasa bahagian 2 terlihat di sini. Selain dari itu, banyak sudah menjadi kebiasaan di mana-mana saja orang biasa gunakan dua ini. Selain dari itu dan selain daripada itu, sebenarnya kedua-dua perasaan ini tiada dalam tata bahasa Melayu. Selain dari itu, yang betul ialah selain itu. Selain daripada itu pun sama. Yang betul selain itu. Okey, sekarang kedua-duanya menjadi satu, iaitu selain itu. Kemudian ada satu lagi, iaitu penggunaan selain. Kalau saya rasa telah sedia maklum, para pelajar dapat mengenali selain itu ialah penanda wacana. Jadi satu lagi ialah penggunaan penanda wacana selain. Ini penanda. Bagaimana kita nak gunakan selain? Contoh dalam ayat. Selain mengusahakan ternakan ayam, Rahman juga menternak ikan air tawar di belakang rumahnya. Itu perkataan selain. Contohnya yang lain, selain meminati mata pelajaran sejarah, Ramli juga meminati mata pelajaran matematik. Itu penggunaan selain. Selain dari itu, biasalah itu dalam penanda wacana. Kemudian yang seterusnya, Habib restoran. Habib restoran ini kita kenali sebagai hukum DM. Apa itu hukum DM, Hukum DM ialah D bermaksud diterangkan dan M bermaksud menerangkan. Okey, di sini Habib restoran salah. Yang betul ialah restoran Habib. Yang diterangkan ialah restoran dan yang menerangkan ialah nama Habib. Restoran Habib bermaksud restoran kepunyaan Habib. Kemudian banyak lagi kesalahan-kesalahan yang selalu sangat kita jumpa di mana-mana saja di luar sana, di papan tanda, restoran, kedai, di mana-mana saja kita sering kedapatan kesalahan dari segi penggunaan nama-nama itu. Contohnya Ali tukang besi. Ali tukang besi. Salah. Yang betul tukang besi Ali. Itu jangan lagi tengok, ada satu gerai. Gerai itu tertulis apa? Goreng pisang cheese. Goreng pisang cheese. Di mana kesalahan ini goreng pisang cheese? Yang pertama, goreng pisang sudah salah. Perkataan cheese itu pula salah. Mana ada perkataan cheese dalam bahasa Melayu? Yang betul apa? Pisang goreng keju. Jangan terpengaruh. Dan banyak lagi sebenarnya kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpa dalam hukum DM. Seterusnya, amat dia rendah. Ini selalu orang seronok gunakan.
untuk membuat penekanan atau menggambarkan suasana yang sangat riuh. Tapi sebenarnya penggunaannya lewat ataupun tidak betul. Baik, amat riuh rendah. Riuh rendah ini sebenarnya sudah menggambarkan suatu keadaan yang sangat bising, sangat riuh. Kenapa mesti ada amat lagi? Kenapa mesti ada penguat lagi? Jadi tidak perlu kata penguat. Gunakan riuh rendah saja. Ataupun kalau para pelajar nak gunakan riuh, amat riuh. Riuh rendah atau amat riuh. Riuh rendah atau amat riuh. Okey. Satu lagi, dilupakan oleh saya. Dilupakan oleh saya juga merupakan salah satu kesalahan dalam tata bahasa Melayu. Kenapa? Saya bila kata ganti nama diri yang pertama dalam ayat pasif, apabila ada kata ganti nama diri pertama, tidak boleh gunakan diikuti dengan oleh. Dilupakan oleh saya, salah. Yang betul apa? Saya lupakan. Saya lupakan. Saya lupakan. Penggunaan di dan oleh hanya untuk kata ganti nama diri yang ketiga. Contohnya, mereka dimakan oleh mereka, dilupakan oleh mereka. Bagi kata ganti nama diri pertama dan kedua, tak boleh. Kena gunakan saya lupakan. Kata ganti nama diri kedua, awak lupakan dan sebagainya. Baik, seterusnya, membalut muka di kaki. Ini juga menjadi kesalahan, bukan di. Di ialah tempat. Jadi, yang betul membalut muka pada kaki. Baik, baginda bersetuju. Ini soalan ini selalu keluar dalam pemeriksaan. Soalan kesalahan tata bahasa. Di sini penggunaan bahasa istana, ataupun bahasa istana yang bahasa moden yang seharusnya menggunakan bahasa istana. Contoh, baginda bersetuju. Perkataan yang salah di sini ialah bersetuju. Itu tak boleh gunakan baginda bersetuju. Yang betul apa? Baginda berkenan. Baginda ini bahasa istana, bukan baginda bersetuju. Yang berikutnya, mengambil tindakan ke atas pelajar yang penting sekolah. Ini juga selalu orang melakukan kesalahan. Mengambil tindakan ke atas, mana boleh ke atas? Yang betul ialah ke atas harus kita gantikan dengan terhadap. Ke atas harus kita gantikan dengan terhadap. Mengambil tindakan terhadap pelajar yang penting sekolah. Dan satu lagi, para penonton juga kita tak boleh gunakan kerana para sudah menunjukkan banyak. Jadi kita tak perlu gandakan para. Kalau para maksudnya sudah lain. Para itu rak itu para. Jadi para ini kita tak perlu gandakan menjadi para penonton. Itu yang betul. Okey. Seterusnya, dari masa ke semasa juga salah. Yang betul, dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun atau dari setahun ke setahun. Baik, yang berikutnya, ke atas dan bawah. Ingat murid-murid, kalau sini ada ke, sini kena ada ke. Ke atas dan ke bawah. Bukan ke atas dan bawah, ke atas dan ke bawah. Okey, dan yang akhir sekali, sebuah kenangan lampau. Kenangan tidak boleh dilihat. Kenangan bila kata yang abstrak. Kenangan boleh dilihat, tak boleh dilihat. Bila tak ada, tak boleh, tidak boleh dilihat, maka itu tidak perlu penjuru bilangan. Penjuru bilangan hanya benda yang boleh kita lihat atau boleh kita kira. Jadi yang betul ialah kenangan lampau. Itu saja. Baik, setakat ini saja. Untuk rumus bahasa bahagian yang kedua, semoga dapat menolong para pelajar untuk menjawab soalan pemeriksaan. Dan kalau nak pelajar yang di sana yang belum lagi mengikuti tuition, bolehlah mengikuti tuition bahasa Melayu dengan saya Cikgu Rashid. 012-712-4334. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Salam sejahtera.